A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya kasihi, yang saya hormati para jemaah sekalian, khususnya jemaah Masjid Muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman kathira. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabas sihhah wa abwabas salamah وأبواب القوة وأبواب العلم وأبواب الجنة آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, para penuntut sekalian, khususnya kepada para jemaah Masjid Muttaqin, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama sekali lagi secara online, masih lagi secara online. Mudah-mudahan insya-Allah kita berdoa pada Allah taala mudah-mudahan satu hari kita dapat bertemu secara fizikal insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan bagaimana kita sering belajar di para jemaah, ini tajuk buku kita Amalan Dijamin ke Syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tajuk buku ini yang alhamdulillah sebenarnya kita dah betul-betul dah nak habis dah, nak masuk pada tajuk buku baru. Tapi itulah akibat daripada apa yang berlaku sekarang ni, penyakit, Allahu a'lam. Jadi kita sambil kita pun dah tak lama lagi nak masuk Ramadan, tuan-tuan puan-puan, insya-Allah sampai kita mengulang kaji. Dan tajuk kita pada malam ini, pada siang pagi ini insya-Allah, iaitu tajuk berkenaan ada kena-mengena dengan bulan Ramadan para penonton sekalian, iaitu kita sering kali kalau bulan Ramadan para jemaah, kita jarang baca selain Ramadan. Bulan Ramadan sering kali kita dengar di masjid-masjid, tapi itulah ini Ramadan pun kita tak tahulah macam mana keadaannya. Tapi apa yang sering kita dengar di masjid-masjid bulan Ramadan para penonton sekalian, apa yang biasa kita dengar imam-imam yang akan baca selepas sembahyang berjamaah, mereka akan baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Kan asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. 3 kali selalu lepas sembahyang berjamaah kita akan baca sama-sama syahadah, nas'alukal astaghfirullah, kita minta ampun kepada Allah, kemudian kita minta pada Allah syurga, kemudian kita minta pada Allah dijauhkan daripada api neraka. Para penonton, para jemaah sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah, tahu tak kita sebenarnya ada hadisnya sahih pula, di mana kita akan baca. Dan insya-Allah kita sebenarnya pernah belajar, mungkin ada yang masih ingat, mungkin yang dah terlupa. Hadis berkenaan iaitu satu perkara yang cukup pelik lah, iaitu bagaimana pula syurga boleh tahu yang kita minta pada Allah ni masuk syurga, dan mereka pun akan minta pada Allah Ta'ala supaya dimasukkan kita ke syurga. Jadi hadisnya dalam muka surat 227 ni para penonton sekalian, yang buku ni Amalan Dijamin ke Syurga. Ini yang mungkin ada yang pertama kali ikuti kuliah kita, muka surat 227 hadis 27. Ini ada kena-mengena dengan kalau bulan Ramadan. Satu soalan lain timbul, kenapa bulan Ramadan yang dibaca, kenapa bulan selain Ramadan tak dibaca? Kita lihat di sini, berdoa meminta kepada Allah akan syurga, nescaya syurga pula meminta kepada Allah agar dimasukkan orang itu ke syurga. Ini adalah perkara yang agak ganjil, tapi ia adalah perkara benar, iaitu jika kita meminta kepada Allah supaya dimasukkan ke syurga, syurga pula akan memohon kepada Allah agar kita dimasukkan ke syurga juga. Ini tentunya agak menghairankan. Perhatikan sabda baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini, man sa'ala Allah al-jannah 3 marrat qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah wa man istajara minan nar 3 marrat qalatin nar Allahumma ajirhu minan nar. Artinya sesiapa yang meminta kepada Allah 3 kali
agar dimasukkan ke syurga. Syurga pula berkata, ya Allah, masukkanlah orang itu ke syurga. Dan sesiapa yang meminta dijauhkan dari api neraka sebanyak 3 kali, neraka berkata, ya Allah, jauhkanlah dia dari api neraka. Saya berhenti di sini. Ini ramai di kalangan ulama yang mensahihkan. Hadis ini mengingatkan, apabila saya membaca hadis ini, mengingatkan kita kalau bulan Ramadan di masjid-masjid, imam-imam akan sering membaca di lepas sembahyang berjamaah, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar, dan dibaca 3 kali. Jadi apabila saya ingat, kenapa dulu saya waktu telah lama waktu pun muda-muda waktu kecil-kecil dulu lah, apabila dengar ramai ni baik masjid-masjid, sebab apa Ramadan dibaca, kenapa bulan lain tak dibaca? Rupa-rupanya para penonton sekalian, bahawa kita baca ni kerana pertama, yang pertama kita tahulah bulan Ramadan ni dibuka segala pintu syurga dan ditutup segala pintu neraka, kan? Bulan Ramadan apa? Dibuka segala pintu syurga dan ditutup segala pintu neraka. Jadi sesuailah kita minta, ya Allah, masukkan kita ke syurga dan dijauhkan dari neraka. Yang kedua, rupa-rupanya Masya Allah ada hadis, dan hadis ini ramai yang katanya sahih diterima, iaitu siapa yang minta kepada Allah Ta'ala syurga 3 kali, disebut 3 kali, maka syurga pun akan berkata, ya Allah, masukkanlah orang itu ke syurga. Dan kalau kita minta kepada Allah, ya Allah, jauhkan kita daripada api neraka, neraka pun minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, jauhkan orang itu daripada api neraka. Yang menjadi persoalan di sini ialah macam mana syurga boleh tahu yang kita minta kepada Allah Ta'ala? Ya, kadang-kadang kita kat dunia, kita pun tak tahu syurga berapa jauh daripada kita. Kita pun Allah malam, kita kadang malam-malam, siang-siang kita minta, ya Allah, kami memohon syurga-Mu. Kita mungkin doa kita pelan-pelan, ada orang sebelah pun tak tahu, kat bilik seorang-seorang. Macam mana syurga boleh tahu? Dia pandai pula dia mengendap. Jadi ini soalan timbul. Dan soalan yang kedua pula, kita minta kepada Allah, ya Allah, jauhkan kita daripada api neraka 3 kali. Kemudian neraka pun minta kepada Allah, ya Allah, jauhkan orang ini daripada neraka, daripada ku lah. Macam mana neraka boleh tahu? Jadi ini satu perkara yang cukup aneh. Ialah zaman sekarang, para penonton sekalian, para jemaah, sekarang manusia makin lama makin pandai teknologi dia. Kita kadang-kadang dulu, saya ingat dulu belajar kat Mesir, WhatsApp tak ada, internet pun baru dah mula sikit-sikit lah, ada orang dah mula tahu. Ini SMS pun dulu tak silap pun masih banyak benda tak tahu. Tapi sekarang kita boleh berhubungan dengan orang yang ada dekat London, dekat New York. Dalam masa sekelip mata, kita message, kita WhatsApp, sana jawab, sana WhatsApp, kita jawab. Begitu cepat sekali. Macam mana dia boleh tahu pula? Melalui WhatsApp. Macam mana dia punya hubungan internet? Ini orang-orang yang pandai dari segi teknologi, dia boleh jawab. Saya pun susah nak jawab. Jadi mungkin teknologi Allah Subhanahu Wa Taala adanya. Macam mana syurga boleh tahu, neraka boleh tahu, Allah Ta'ala saja yang maha mengetahui. Mereka mungkin ada teknologi mereka sendiri untuk mengetahui kita minta, kita berdoa kepada Allah Ta'ala, sampai saja ke syurga. Syurga dapat tahu, orang ni minta syurga lah, minta dimasukkan syurga, ya Allah, masukkanlah ke dalam syurga. Neraka pun dapat tahu, terus dapat message ke apa, dapat. Dia mungkinlah kan neraka pun ada WhatsApp juga ke, tapi lebih canggih lagi. Dia cakap, ada orang ni, jemaah Masjid Muttaqin, berdoa, ya Allah, jauhkan daripada neraka. Jadi dia pun dapat mesej tu, dia pun minta, ya Allah, masukkanlah. Ataupun neraka jawab, ya Allah, jauhkan dia daripada neraka. Jadi ini kadang-kadang apabila saya mengajar tentang hadis ni, kan jemaah bertanya, macam mana yang syurga boleh tahu? Kita berdoakan ni kan secret. Mana orang lain tahu melainkan Allah Ta'ala. Kadang-kadang orang sebelah tak tahu, orang semua tak tahu. Jadi kalau Allah kehendaki dibukakan hijabnya, itulah teknologi. Syurga boleh tahu, neraka pun boleh tahu. Cuma yang menarik ini di sini ialah kita membaca 3 kali, ya Allah, masuk ke syurga. Syurga pun minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dah syurga minta, mudah-mudahan kita dah minta, syurga lagi minta. Mudah-mudahan insya-Allah antara amalan yang mudah-mudahan masuk ke syurga. Dan yang paling menarik, yang mana kita
janganlah mana ada orang bertanya kenapa dibaca bulan Ramadan sahaja, kenapa bulan-bulan lain tidak dibaca lah. Sebenarnya bagus nak baca bulan-bulan Ramadan pun boleh, tapi kenapa bulan Ramadan? Sebab itulah bulan Ramadan dibuka segala pintu syurga dan ditutup pintu neraka. Jadi saya teruskan bacaan di sini muka surat 228. Ini adalah satu berita yang cukup baik untuk kita semua agar tidak putus-putus meminta kepada Allah dengan penuh ikhlas dan kejujuran serta niat yang suci dan bersih dengan pengharapan dan keimanan agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam syurga dengan seberapa banyak doa yang boleh. Dan percayalah sebagaimana janji daripada baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa syurga pula pastinya akan meminta kepada Allah dan mungkin juga berkali-kali dan minta tidak putus-putus supaya kita dimasukkan ke syurga pula. Masya-Allah. Begitu jugalah neraka. Jadi di sini para penonton sekalian, ini berita baiklah. Ini satu berita yang cukup menarik, satu berita yang ini mukjizat lah mana Rasulullah memberitahu perkara yang kita sendiri sebenarnya pun tak tahu. Rupa-rupanya kita minta ya Allah masukkan ke syurga boleh tahu pula, dapat mesej macam mana Allah alam mereka meminta syurga, minta pada Allah dan kita masuk ke syurga. Jadi ini satu perkara yang mana ialah bulan Ramadan tahun-tahun sebelum ni, tapi itulah tahun ni kita pun tak tahulah, kita hanya mengharapkan pada Allah mudah-mudahan lah kalaupun tak dapat bersama-sama pada Ramadan di masjid pada kali ini, tapi kita baca di rumah. Tak apa, baca di rumah lepas sembahyang, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Maknanya kita tahu kan syahadah tadi la ilaha illallah astaghfirullah, kemudian nas'alukal jannah ataupun nas'alukal jannah, minta pada Allah syurga dan minta pada Allah dijauhkan daripada neraka. Cuma maksud yang ingin diterangkan di sini ialah kejujuran dan keikhlasan. Apa maksud minta pada Allah dengan ikhlas dan jujur? Maknanya gini para penonton. Ini pun satu perkara yang perlu kita ingat kan. Kadang-kadang ada orang ni berdoa, tapi dia berdoa, maaf cakaplah, dia berdoa tapi ada niat nak berbohong. Ada ke orang berdoa yang bohong? Mungkin Allah malam. Mungkin dia minta ya Allah masukkan kami ke syurga, jauhkan dari api neraka. Dalam hatinya lepas ni dia nak buat jahat. Dalam hatinya selepas ni dia nak buat benda-benda yang dosa besar. Apa sebab Allah nak buat dosa besar? Yalah, saya dah doa masuk syurga, jadi lepas ni saya boleh buat jahat. Bukanlah maksudnya macam itu. Maksud ikhlas dan jujur maknanya sambil kita usaha taat kepada Allah dan menjauhkan segala larangan-larangan. Itu maksud ikhlas, kejujuran. Ada pun kalau orang tu minta lepas sembahyang Ramadan, dia minta ya Allah masukkan syurga, jauhkan daripada neraka, tapi dalam hati ada niat, lepas ni aku nak menipu orang lah, lepas ni aku nak pukul orang. Selalu ada pukul dia, saya dah minta doa masuk syurga insyaAllah. Lepas ni nak buat apa jahat pun tak apa. Bukan macam itu para penonton sekalian. Makna ikhlas, jujur dengan niat ya Allah saya cuba berusaha untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Itu maksudnya jujur ikhlas. Bukan makna nak berbohong pula dengan Tuhan. Makna boleh, Tuhan maha mengetahui. Jadi satu lagi para penonton sekalian, para jemaah, bagusnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis, ada ayat menyebut ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku pada Allah taala, nescaya Allah akan memperkenankan permintaan kita. Jadi para jemaah, para penonton sekalian, kita ni kalau boleh berdoa, janganlah berdoa lepas alamak doa tak dapat lah, alamak putus asa. Tak, kita terus berdoa pada Allah SWT. Jadi syurga ni benda yang kita pun tak tahu akan datang, kita minta. Sebab apa para penonton sekalian, nanti di hari akhirat ditunjukkan catatan amalan, ditunjukkan wah orang ini di dunia banyak minta pada Allah masuk syurga ni. Jadi di sini banyak sampai 1000, 2000 kali. Dan Allah Ta'ala telah berjanji ud'uni astajib lakum, minta pada Allah, Allah akan berkenan. Jadi kalau macam 1000, 2000 kali, beratus-ratus kali kita minta pada Allah masuk syurga, InsyaAllah dengan rahmat
Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita masuk syurga. Jadi terus kita minta pada Allah. Dan satu lagi bagusnya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita bahawa kalau nak minta syurga yang paling tinggi. Jadi Nabi memberikan kita satu lagi motivasi. Maknanya kalau kita minta, janganlah kita minta, ya Allah saya nak masuk syurga paling bawah pun tak apalah, syurga paling rendah pun tak apa. Siapalah saya ni ya Tuhanku, saya ni orang tak ada benda contohnya, saya nak masuk syurga paling bawah pun tak apa. Jangan sebab hari ini mungkin kita ni orang-orang biasa, mungkin besok-besok kita dah mula rajin beramal soleh, rajin beribadah. Jadi mudah-mudahan kita minta pada Allah syurga yang paling tinggi. Rasulullah minta supaya kita doa pada Allah syurga yang paling tinggi. Mudah-mudahan dengan kita minta itu iaitu mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan kita, rajinkan kita untuk ibadah. Syurga yang paling tinggi yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW iaitu syurga Firdaus ataupun dipanggil Firdausil A'la. Iza sa'altumullah al-jannah fas'aluhu al-firdaus. Nabi menyebut alaihi salatu wassalam, kalau kamu nak minta pada Allah, minta pada Allah syurga, Nabi secara kasih tahulah, janganlah minta bawah-bawah, minta langsung syurga yang paling tinggi. Fas'aluhul firdaus, syurga yang paling tinggi namanya Firdaus. Di situlah terpancarnya air syurga dan dia dikira paling tinggi, Firdausil A'la. Jadi kalau boleh kita minta Allahumma inna nas'aluka firdausikal a'la, ataupun ya Allah kurniakanlah dengan rahmatmu syurga Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau macam tadi kita baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar, kami minta padamu syurga, niatkan dalam hati, ya Allah kurniakanlah kami syurga Firdaus. Jadi para penonton sekalian, para jemaah, saya baca di sini muka surat 229. Bacaan zikir dan doa yang cukup baik. Seringkali apabila bulan Ramadan menjelang tiba, masjid-masjid di serata negara akan mula kedengaran bacaan zikir di bawah ini apabila setelah selesai salat berjamaah. Zikir dan doanya adalah seperti berikut: asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Artinya aku menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Aku meminta ampun kepada Allah. Kami memohon kepadamu akan syurga dan kami berlindung kepadamu dari neraka. Zikir dan doa ini yang sering kedengaran pada bulan Ramadan sebenarnya mempunyai 4 kelebihan yang besar, yaitu pertama mengucapkan syahadah, kedua meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketiga meminta agar dimasukkan ke syurga, dan keempat berlindung dari api neraka. Apa yang ingin ditekankan di sini ialah doa yang terkandung di dalamnya, yaitu meminta kepada Allah akan syurga dan dijauhkan dari api neraka, yang dibaca sebanyak 3 kali. Para penonton sekalian, ini yang saya tekankan. Sebenarnya ada 4 kelebihan yang ada dalam bacaan tadi. Kita ingat ada 1, 2, rupanya 4. Apa pasal 4 pula ni? 4 pasal pertama itu syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Masya Allah, ini pun zikir ni, sebutan la ilaha illallah adalah zikir afdalul zikir, sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Sebab apa? Sebab ada hadis menyebut, pun hadis sahih, nanti di hari akhirat para jemaah sekalian, nanti di hari akhirat kita pun ada identiti card. Bukan saja kita orang Singapura, orang Malaysia, bukan saja ada IC, identiti card. Sebenarnya nanti di hari akhirat orang-orang beriman ada IC, dipanggil bataqah. Bataqah ni bahasa Arab, kalau terjemah Melayu dia ada kad pengenalan. Jadi kita pun ada kad pengenalan kita, tapi tak disebut pula kad pengenalan kita lahir kat mana, orang Melayu ke, orang Arab ke, orang Jepun ke, orang Cina, tak. Kad pengenalan kita tu hari akhirat disebut apa? La ilaha illallah. Kad pengenalan kita hari akhirat apa? La ilaha illallah. Tapi orang-orang yang tak beriman tak tahulah kad pengenalan ni apa ditulis kan.
Tapi yang penting kita ni, kad pengenalan kita apa? La ilaha illallah. Mungkin yang lain-lain tu wallahu alam kita tak tahu, sebab hadis menyebut bataqah kita ni orang Islam la ilaha illallah. Dan kita punya bataqah IC dia, kad pengenalan ini ni boleh dijadikan satu timbangan. Kita kalau IC kad pengenalan kita, orang Melayu kita lah apa, orang Malaysia, Singapura ke Malaysia apa, kad pengenalan nak timbang buat apa? Selalu buat scan je lah. Kalau kita nak pergi hospital ke apa, nanti dia swab taruh, nanti dia screen, boleh masuk dekat lift dan sebagainya. Tapi sana ni dia punya kad pengenalan la ilaha illallah boleh ditimbang. Sebab itu ada hadis Nabi SAW menyebut, nanti ada satu golongan ni, dia ada satu orang disebutlah, dia ada melakukan satu kesilapan, adalah benda-benda kesalahan, banyaklah dosa-dosa, mungkin dia tak tahu, mungkin apa sebagainya. Jadi memandangkan dia ada la ilaha illallah ni kad pengenalan, kemudian ditimbang dia punya kesalahan dia, dosa dia dan sebagainya, jadi ditimbang sekali kad pengenalan la ilaha illallah lagi berat daripada dosa dia. Ini setengah ulama menafsirkannya bahawa ini berat la ilaha illallah sebab dosa-dosa itu dia pernah minta ampun kepada Allah, ataupun dia mungkin tak tahu, dia mungkin jahil, ataupun dia ada sebab-sebab lain. Jadi dengan rahmat Allah, la ilaha illallah itu lebih berat daripada segala dosa-dosa dia. Jadi itu kita alhamdulillah nanti hari akhirat kad pengenalan kita boleh ditimbang dan menyelamatkan kita daripada siksaan itulah di dalam neraka. Jadi penting la ilaha illallah. Dan lagi bagus kalau boleh sebelum kita meninggal dunia, akhir kalimat kita adalah la ilaha illallah. Nabi ada menyebut, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah sebelum meninggal, maka dia masuk syurga. Jadi apabila kita menyebut tadi asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah, jadi itu pertama sekali. Kemudian astaghfirullah, kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Ini Al-Quran pula memberi jaminan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Orang yang banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah, maka Allah Ta'ala berjanji dalam Al-Quran, wa ma kana Allah mu'azzibahum, Allah sama sekali tidak sekali akan mengazab satu-satu kaum, wa hum yastaghfirun, sedangkan mereka sentiasa menyebut astaghfirullah. Ialah kita sekarang di zaman penyakit, zaman wabak, tak tahu dah bila nak selesai, wallahu alam. Jadi antara amalan yang digalakkan dalam keadaan penyakit dan macam-macam musibah ni, banyakkan membaca astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kalau boleh tambah lagi, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi dalam istighfar ada bacaan tadi pula, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Dan astaghfirullah ni ada satu ayat dalam surah Nuh disebutkan orang yang banyak baca astaghfirullah, berkat langit dia, berkat bumi, tanaman-tanaman, hartanya berkat, anak-anaknya berkat. Ya Allah, jadi kita baca tadi asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah, dah banyaklah kelebihan. Kemudian selepas kita sebut zikir tadi, kita sebut doa, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Kami memohon kepadamu ya Allah akan syurga, dan kami berlindung kepadamu ya Allah daripada neraka. Jadi susunan tu cantiklah, la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah, minta pada Allah syurga, wa na'udzubika minan nar. Mungkin ada orang tanya, kalau saya nak tambah boleh tak? Nas'alukal jannatal firdaus wa na'udzubika minan nar. Boleh juga, tapi masjid-masjid selalu dia tak sebut firdaus. Dia cuma sebut jannah saja. Nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Jadi kalau kita nak sebut kita sendiri-sendiri sudahlah. Imam baca nas'alukal jannah, kita dalam hati firdausil a'la, amin. Wa na'udzubika minan nar. Itulah para penonton sekalian, alhamdulillah. Jadi ini antara bacaan, walaupun masjid kita nampak gayanya lah para penonton sekalian, para jemaah. Tengok gaya-gaya ni macam harapan tu macam ada tipis sikit. Ramadan ni bazar pun dah
tak tahulah, nampak gaya pun dah tak ada. Tapi Ramadan pun kemungkinan kita pun tak tahu, silap-silap yalah, ini bukan apa, takut-takut pun silap-silap lah. Kita berdoa, kita hanya berdoa, ya Allah mudah-mudahan ada sembahyang raya, ya Allah sembahyang ada sembahyang hari raya kat masjid. Tapi kita kena fikir jangka panjang juga lah, kena buat planning. Ini kita tak tahu, kita hanya berserah pada Allah. Kalau tak ada sembahyang raya, sembahyang kat rumah sajalah sembahyang raya, habis nak khutbah macam mana kan? Jadi tengoklah para penonton, kita tengok nanti taklimat seterusnya daripada pihak atasan. Cuma di rumah nanti, mana kita kalau masjid ada, baca di rumah lah. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Baca 3 kali. Betul je. Ini pun peluang juga dalam kat rumah ni. Yalah, mana masjid pun kita tak tahu, wallahu alam. Jadi kat rumah tu lah peluang suruh abang-abang kat rumah jadi imam. Suami-suami yang tak pernah jadi imam kat rumah bolehlah terpaksa melatih lagi bacaan Fatihah tu biar bagus. Biarlah abang-abang kita, suami-suami kita yang tak pernah jadi imam kat rumah. Kalau imam masjid lagi susah. Imam kat rumah berapa makmum? Makmum tak ramai, berapa? 1 orang je. Siapa makmum? Isteri. Okeylah. Takkan pula isteri jadi imam. Ini dah jadi lain. Jadi suami-suami jadi imam, latihkan bacaan Fatihah tu biar alhamdulillah. Sembahyang tarawihnya, yes, selalu ada orang ni tak pernah sembahyang tarawih berjamaah kat rumah, kat masjid. Jadi saya sekali berjamaah di rumah, suami jadi imam, isteri jadi makmum. Tapi kalau anak ramai, suruh pula saya sekali anak. Ialah anak umur dah 16 tahun, umur 14 tahun, ada juga budak-budak sekarang 14 tahun pun masya-Allah bacaannya bagus-bagus. Jadi suruh saya sekali suami jadi imam, sekali-sekali suruh anak pula jadi imam. Makmum siapa? Bapak mertua, datuk ni tak apa. Biasa kan, mudah-mudahan insya-Allah menjadi seorang anak yang soleh. Amin. Saya percayalah ibu-ibu di luar sana, kalau anak umur 14 tahun, 15 tahun jadi imam di rumah sembahyang tarawih, sejuk hati seorang ibu, bapa pun happy juga. Tapi saya sekali bapa pun kena jadi imam. Pasal apa? Jangan nak larikan diri pula. Ini kita melatih dirilah, mudah-mudahan. Ini pun mungkin ada hikmah Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi para penonton sekalian, itulah kelebihan kenapa bulan Ramadan dibaca ni. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Pasal pertama, syurga, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup. Dan kedua, kerana ada hadis yang saya dah sebutkan tadi, bahawa siapa yang minta kepada Allah syurga 3 kali, syurga minta kepada Allah, ya Allah masukkanlah orang itu ke syurga, dan seterusnya. Jadi kita akhiri kuliah kita secara online, kita baca sama-sama. Sebenarnya boleh juga dibaca selain Ramadan, tetapi Ramadan tu pasal apa dibuka pintu syurga. Jadi kita baca sama-sama dengan niat Allah. Mudah-mudahan diberikan kita kemudahan dapat sama-sama sekali lagi Ramadan nanti berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.